Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Alhamdulillah, kita rafa'kan bersyukuran Allah bagi kita lapang masa, Allah bagi kita taufik, kekuatan untuk kita sambung pengajian kita Kitab Minhajus Salam. Dalam masa yang sama Allah juga beri kita keupayaan ataupun masa yang mana setiap orang dapat 24 jam. Setiap orang dapat 24 jam, tapi 24 jam kita tu diisi sekurang-kurangnya 1 jam dengan majlis ilmu. Minimum lah tu, sekurang-kurang. Kalau tak ada yang lain lah, kalau ada majlis ilmu pagi tadi, tengah hari tadi, petang ni lagi bagus. Cuma sekurang-kurangnya dalam 24 jam yang Allah bagi pada hari ini, kita dapat taufik, kekuatan yang Allah bagi itu dapat kita untuk duduk majlis ilmu. Sekurang-kurangnya, Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kita membicarakan tentang Tuhan. Lebih-lebih lagi cerita berkaitan dengan hukum, bagus lah tu. Halal haram kan sah batal, bagus. Ini bukan cerita pasal halal haram ni, cerita pasal Tuhan punya halal haram, iaitu Tuhan. Kita akan bercerita tentang ketuhanan. Maka ia sangat ilmu yang sangat penting dan yang sangat perlu diambil berat. Yang mana kita berhenti sebelum ni, kita bincang sebelum ni rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman ni, rukun Islam dah selesai, ada 5, rukun iman ada 6. Yang itu yang kita bincang. Yang mana rukun iman semuanya tu ada pada rukun iman tu ada pada semua rukun iman ada pada rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah itulah adanya semua rukun-rukun iman yang lain. Malah sebenarnya kita bincang lepas, sebenarnya bukan tu aja. Sebenarnya bukan mengucap 2 kalimah syahadah, 1 kalimah syahadah aja, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merangkumi semua rukun iman dan rukun Islam yang kita bincang baru ni. Maknanya rukun Islam dan rukun iman ni satu aja sebenarnya. Punca dia satu aja. Kalau ada satu ni merangkumi semua rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, iaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammad, Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah. Pesuruh. Dan ianya Nabi. Bila dia pesuruh, bila dia Nabi, dialah bagi tahu ada asyhadu an la ilaha illallah. Dialah bagi tahu adanya Allah. Siapa lagi beritahu? Jadi dengan kita percaya dekat, kita beriktikad dekat Nabi seorang semata-mata,
maka merangkumi semua rukun Islam. Sebab asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tu yang beritahu juga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang dia beritahu lah. Kita cuma beriman dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita cuma beriman dengan Nabi aja. Sebenarnya kita beriman dengan semua rukun Islam dan rukun iman. Iaitu rukun Islam yang kedua, sembahyang 5 waktu. Siapa yang bagi sembahyang 5 waktu? Kita ke pergi Isra Mi'raj? Bukan, Nabi beritahu. Maknanya kalau kita percaya Nabi kata kena sembahyang 5 waktu, maka kena sembahyang 5 waktu. Walaupun tak ada rukun Islam sekalipun, percaya kat Nabi aja, dah ada sembahyang 5 waktu. Kalau ada macam kita ada rukun Islam, lebih-lebih dah lagi. Bayar zakat. Sejak bila Jibril turun kat kita bagi tahu kena bayar zakat? Mana ada? Nabi yang bagi tahu. Jadi kalau kita percaya kat Nabi dan Nabi kata kena bayar zakat, mana zakat lah? Jadi rukun Islam tu, zakat, haji, semua daripada Nabi. Dan puasa bulan Ramadan, malah kalau rukun iman, percaya pada Allah, siapa bagi tahu? Kita nak direct daripada Allah, dapat wahyu? Tak, siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Dengan kita percaya Nabi, maknanya rukun Islam yang pertama, 2, 3, 4, 5 selesai. Rukun iman yang pertama dah selesai, iaitu percaya pada Allah. Sebab dengan percaya kat Nabi kata ada Allah, kita percaya kat Nabi, maka kita percayalah kepada Allah sebab kita percaya kat Nabi. Bila kita percaya kat Nabi kata kenalah percaya. Jadi dengan percaya dekat Nabi seorang je, selesai semua rukun. Semua selesai. Islam ni semua dengan Nabi seorang. Lepas tu pula percaya pada malaikat, beriman dengan malaikat, itu adalah rukun iman. Kalau tak ada percaya kepada malaikat sekalipun, percaya kepada malaikat tu tak ada dalam list rukun iman sekalipun, wajib juga kita percaya kat malaikat. Walaupun dia tak ada list. Kan list kan ada rukun iman ada 6. Katalah tak ada list, tak ada langsung rukun iman ni 6 tak ada. Tak ada list, tak ada 1, 2, 3. Tapi kita percaya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu adalah pesuruh Allah. Nabi bagi tahu ada malaikat, percaya juga. Kalau kita tak percaya kat malaikat, tapi kita percaya kat Nabi, mana boleh? Kita percaya kat Nabi tapi tak percaya kat malaikat, boleh? Kita percaya kat Nabi tak percaya pada Allah, boleh? Mana boleh? Kalau dah kata percaya kat Nabi, percaya kat Allah lah, sebab Nabi yang kata Allah tu ada. Aku percaya dekat Nabi je, dekat malaikat aku tak percaya, mana boleh? Kalau kau cakap percaya dekat Nabi, apa yang Nabi cakap tu percayalah. Nabi cakap ada Allah, maka percaya kat Allah. Sebenarnya percaya kat Nabi, percaya kat Allah. Percaya dekat Nabi, percaya kat malaikat. Percaya kat Nabi, percaya dekat kitab-kitab yang terdahulu. Percaya kat Nabi lah, kita percaya dekat hari akhirat. Kita mana sampai hari akhirat lagi? Nabi yang bagi tahu. Jadi dengan walaupun tak ada list 6 rukun iman, tak ada, yang ada satu je, percaya dan beriman bersungguh-sungguh dalam hati dengan Nabi, komplit set. Haji ada dalam tu, sebab dah beriman dengan Nabi. Nabi kata kena buat haji, buatlah, kau dah percaya kat Nabi. Point dekat situ. Jadi sebenarnya kita punya kita punya rukun-rukun ataupun hukum-hukum syarak sebenarnya kembali balik pada Nabi. Habis dia buat list ni, ada list apa lah? 6, 7. Habis percaya kepada jin. Wajib tak percaya pada jin? Kita wajib tak beriman adanya jin? Wajib, tapi tak ada dalam rukun iman. Kena percaya kat jin juga. Habis kalau macam tu, maknanya percaya dekat jin tu duduk kat mana? Duduk dekat percaya kat Nabi. Bila Nabi kata, bawa sahabat, aku nak pergi dakwah dengan jin, Nabi kata ada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nabi terima wahyu. Kalau terima wahyu, itu ayat Quran. Maknanya keluar kat mulut Nabi, tidak aku jadikan jin dan manusia. Maknanya jin ada. Dalam rukun iman tak ada percaya pada jin, tapi kena percaya juga pada jin sebab duduk dekat Nabi. Jadi sebenarnya bukan tu aja. Semua rukun Islam, semua rukun iman duduk dekat Nabi je semua. Kalau ada satu aja, Islam adalah percaya sepenuh hati kepada Rasul, kepada Nabi, cukup dah sebenarnya. Sebab Nabi ni akan bagi tahu semua sekali, termasuk rukun iman, rukun Islam. Dah cukup dah. Cuma dilistkan juga, ada 5, ada 6. 5, 6. Itu perbahasan kita yang lepas. Sebab tu dia kata, ni saya lompat-lompat kejap. Dan terhimpun sekalian rukun iman yang 6 itu ke dalam rukun yang pertama daripada rukun Islam. Semua rukun iman duduk dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun dah kira panjang, saya pendekkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah tak ada pun tak apa, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah memadai. Sebab apa letak asyhadu an la ilaha illallah? Nak meninggikan Allah tu. Walaupun kalau tak ada asyhadu an la ilaha illallah pun tak apa,
Tak apa, kerana percaya kat Nabi. Nabi kata Allah ada, kena percaya juga. Kena percaya juga. Cuma nak mengangkat martabat darjat Allah, nak mengangkat martabat ni, membesarkan Allah, letakkan jugalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Masuk kita yang malam ni. Qala al-muallif rahimahullah taala. Maka bermula kita undur sikit lah. Dan terhimpun sekalian rukun iman itu yang 6 itu ke dalam rukun iman yang pertama daripada segala rukun Islam yang 5. Dari kerana bagi segala rukun iman yang tersebut itu ada baginya beberapa simpulan. Okey, rukun iman tu, dalam rukun iman tu ada beberapa simpulan. Rukun iman yang mana ni? Rukun iman semua duduk dekat rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua rukun iman yang 6 ada dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa tu? Itu rukun Islam. Okey. Dan bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merangkumi 6 rukun iman, dia kata sebenarnya ada beberapa simpulan. Akidah, aqaid, akidah ni simpulan, simpul. Kena simpul ke hati, kena jazam, kena yakin dekat hati. Ada beberapa dia kata. Maka bermula jumlah sekaliannya beberapa tu berapa? 50 simpulan. Sesiapa yang tak simpul 50 ni fardu ain ni, maka berdosalah dia. Boleh jadi tak sah imannya, boleh jadi kafir dengan tak ada 50. Boleh jadi, tengok apa yang dia tak simpul. Apa yang dia tak simpul tu. 50 simpulan ada yang tak simpul. Dia kata Allah ni kadang-kadang tak reti juga. Katalah dia simpul yang tu. Yang 49 tadi mantap. Satu je. Dari segi ilmu dia kata Allah ni kadang-kadang tak tahu. Contohnya benda tak berlaku lagi. Takkan Allah tahu? Dah tak jadi lagi. Dia pegang tu. Silap-silap boleh jadi batal iman, kafir boleh jadi tu. Tengok apa yang disalahkan. Apa yang salah. Apa yang dia tak simpul. Jadi kadang-kadang tak ada 50 simpulan ni berdosa besar. Kadang-kadang boleh batal iman. Kadang-kadang jadi kafir. Masuk kafir tu kafir di sisi Allah. Di sisi makhluk di Islam kahwin sah, kahwin dengan dia sah, tapi di sisi Allah dia kafir. Sebab simpul dalam hati. Boleh mana boleh nampak kat luar, luar nampak sembahyang. Maka bolehlah kahwin dengan dia, paraid boleh, semua boleh. Buat bermuamalat macam orang Islam. Mati tanam dekat kubur Islam. Sebab apa? Luar nampak Islam, di sisi Allah dia kafir. Tu masuk kafir. Sebab simpul kat hati. Mana boleh kita kata kau kafir sebab kau tak cukup satu simpulan? Mana boleh? Benda tu kat hati. Bukan kat mulut, dekat hati. Kerana itulah bila sebut batal iman ataupun kafir, bukan kafir di sisi manusia, bukan. Kafir di sisi Allah. Di sisi manusia, kalau semayang nampak baik, pakai kepiah, simpan janggut sikit, muka macam manis-manis sikit, kira orang Islam tu. Macam tu lah kita kan. Kita tengok, kita nak beli apa, makan-makan, kita tengok macam pakai kepiah, pakai baju Melayu. Terus kita beli, kita tanya Islam tak? Tak ada kan? Kita tengok luaran je. Tengok pergi kedai, tengok cakap abai nak makan gapo, abai nak makan apa? Tom yam. Tanya tentang mana tahu Bangkok tu yang betul Thailand, bukan Patani bawah ni no. Mana tahu? Tapi kita tengok elok pakai tudung, elok walaupun adalah tak sempurna tutup aurat. Kita tengok ada Allah Muhammad. Tom yam campur dua. Daging masak merah. Tak cakap daging masak merah, daging tu lembu yang sembelih tak mau yang tak sembelih. Ada cakap itu. Sembelih ayam. Aku nak makan sup ayam ni, sembelih tak tanya. Tengok luar je. Macam tu lah. Tengok luar. Pakai kepiah elok, Islam. Tapi kalau tak cukup 50 simpulan ni, kafir. Bukan kafir yang kita kata ni, kafir di sisi Allah. Sebab simpul dalam hati. Simpul dalam hati. Jadi 50 ni kena simpul betul-betul. Iaitu 41. Iaitu 41 masuk kepada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah ada 41 simpulan kat situ. Maksudnya berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan Allah ada 41 yang mesti simpul. Okey? Dan padanya 20 yang wajib. Yang 40 tadi tu dia punya penerangan lagi adalah 20 yang wajib bagi Allah. Bahasa sekarang mesti Allah macam tu. Mesti Allah macam tu. Tu maksud wajib. Apa ni? 20 yang wajib bagi Allah. 20 yang wajib. Bukan Allah ada 20 sifat yang wajib, bukan. Yang wajib ni bagi kita. Maksudnya wajib kita pegang fardu ain 20. Yang wajib bagi Allah. Habis takkan Allah ada 20 sifat je. Tak, Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Kita tak tahu. Allah je tahu. Malah Allah tahu dengan ilmunya yang tidak terkira juga. Jadi yang 20 ni apa?
20 ni yang wajib tahu, tak tahu berdosa. Nanti ada orang kata 20 Allah tak hebat lah, Allah ada 20 sifat wajib. 20 aja. Tuhan ni kena ada banyak, juta-juta, bilion-bilion sifat kesempurnaan baru nama Tuhan, ataupun banyak sungguh. 20 tu yang kita wajib belajar. Dia salah faham. Bukan ada 20. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Tidak ada penghujung, tak ada sud, tak habis. Banyak tak boleh nak cakap. Sifat kesempurnaan Allah. Habis wajib belajar semua. Tak, wajib belajar 20. Sebenarnya 50. Yang permulaan ni 20 je. Itu yang wajib. Yang 20 yang wajib ni pun khilaf ulama. Muktamadnya 13 je. Bukan 50 muktamadnya. Muktamadnya bukan 50. Ini secara umum je 50. Dan 50 tu 41 dekat la ilaha illallah. Dan 41 tu dia perinci kan. 41 tu 20 sifat yang wajib. Sifat 20 sifat wajib pula khilaf. Sebagian ulama kata 13 je. 7 lagi tak. Sebab 7 lagi termasuk juga dalam sifat ma'ani yang kita akan bincang nanti. Sama aja. 20 tu 13 tu 20 lah. Sama aja. Apakah dia 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil lah. Maksudnya pertama 20 sifat yang wajib. Apakah dia 20 sifat yang wajib? Alah, kita takkan tak tahu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah 6 kan. Pertama wujud sifat nafsiyah. Wujud ada satu je, sifat nafsiyah. Wujud qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. 5 lah maksudnya. Sifat salbiyah 5. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. 13 semua ada 7. Itu sifat ma'ani. Itu je yang pendapat muktamad 13 je. Tapi dia kata 20 baca jugalah. Habis lagi 7 yang khilaf tu apa? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, 14, 15, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20. Sebenarnya kaunuhu mutakalliman tu duduk dalam sifat kalam. Dia pecahkan. Jadi sebenarnya yang muktamad 13 belajar lepas fardhu ain. 13. Tapi tak cukup lagi ni. Semua 41 kan? 20. Dan dia kata 20 yang mustahil. 20 yang mustahil tu lawan je lah. Lawan daripada 20 tadi. Kan wujud, qidam, baqa, wujud. Maknanya satu sifat yang wajib kita pegang. Sifat yang wajib bagi Allah. Lawan dia, Allah itu wujud. Lawannya Allah tu tak wujud. Mustahil. Tu je. Dah 2 dah. Jadi masa belajar 20, sebenarnya belajar 40 je. Sebab bila kita belajar Allah itu kekal, mesti kita belajar mustahil Allah tu binasa. Sebab Allah tu kekal. Allah tu kekal tapi binasa juga. Apa bendanya belajar gitu? Allah kekal. Bila Allah kekal, apa maksud kekal? Maksud kekal tu tak binasa lah. Tak binasa tu binasa tu mustahil. Automatik belajar 20 sebenarnya belajar 40. Dia opposite. Dia yang bertentangan. Tapi sebenarnya yang 20 tadi tu pun khilaf. 13. Belajar 13 sebenarnya belajar 26. Mula-mula berasa banyak, lama makin sikit. Kejap lah, senang aja. Senang aja. Senang aja. Sebab tu kadang-kadang bila pengajian fardhu ain kita kekalkan dengan fardhu ain. Kita tak payah masuk sampai yang ke fardhu kifayah. Lepas habis khatam tu baru masuk bab fardhu kifayah. Baru cantik. Kalau awal-awal lagi dah masuk yang fardhu kifayah, yang bukan fardhu ain, yang agak mendalam sikit, itu yang jadi pening kat situ. Dia simple aja. Jadi 20, 40. Ada satu lagi. Dia kata yang harus. Bila sebut yang harus, satu lah. Yang harus. Sifat yang harus bagi Allah. Sifat mungkin. Sifat Allah mungkin. Boleh bagi Allah menciptakan dan tidak menciptakan makhluk. Boleh. Nak cipta boleh, tak cipta. Sekarang nak cipta kita, maka kita ada sebab Allah cipta. Kalau Allah tak nak cipta kita, boleh. Dia panggil sifat mungkin. Jadi semua sekali 20, 21. Jadi 41. Itu duduk dekat asyhadu an la ilaha illallah. Dan dia akan bahas satu-satu nanti. Dan 9 daripadanya masuk kepada 9 lah, kata 50 tadi. 41 ada balance 9 lagi. Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa perincian yang kata 9 tadi? Dekat Nabi pula, ni kerasulan, kenabian. 4 yang wajib bagi Nabi lah. 4 yang mustahil, lawan yang wajib tadi. 1 yang harus. Apa dia?
Yang kita biasa duduk hafal, sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4. Sidik, cakap benar, amanah, tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdik. 4. Tak banyak pun. 4. Setengah ulama dia kata fatanah tak ada, tak payah. Sidik, amanah, tabligh. Fatanah ni duduk dalam tabligh lah. Tabligh ni menyampaikan, nak sampaikan kena cerdik. Jadi tapi kita perincikan satu lagi jadi 4. Jadi tak kisahlah 3 ke 4. Kalau 3, habis tu maknanya Nabi tak cerdik lah, fatanah tak ada. Bukan. Nak tabligh dia mesti fatanah. Kalau tidak tak boleh tabligh, tak boleh menyampaikan kalau tak cerdik. Iya. Allah dah cipta macam-macam jenis manusia, macam-macam IQ manusia. Ada yang cakap tergagap, ada yang cakap Allah, dia punya bahasa dia Allah, perempuan cair. Kata gitu lah. Kalau perempuan cair tak cerita lah. Ada yang pandai cakap, ada yang macam-macam, ada yang cakap satu makna 10. Dia pandai guna word perkataan tu. Ada yang cakap 10, satu pun tak ada makna, merapu. Macam-macam orang ada. Jadi untuk berdakwah dia kena cerdik, dia kena fasih. Tu semua dah ada dalam masalah dakwah atau tabligh. Maka kerana tu tak perlu dah dikeluarkan fatanah cerdik tadi, tak perlu dah. Biar dia masuk ke dalam tabligh. Jadi sidik, amanah, tabligh dah memadai. Tapi kebanyakan kita kata tidak. Keluarkan je lah fatanah tu, cerdik tu. Okey, keluar satu lagi jadi sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4. Kemudian 4 lagi apa? Lawan daripada ni. Sidik cakap benar, lawannya bohong, kadzib, bohong. Dan belajar 2 dah. Bukan susah pun. Siapa cerita ni? Cerita Nabi. Nabi mana? Semua Nabi, termasuk nak lebih-lebih lagi Nabi kita lah. Tapi semua Nabi mesti cakap benar. Tak mungkin atau mustahil berbohong. Dah dapat 2 dah. Senang nak selesai fardu ain senang Lepas tu amanah, lawannya khianah. Mestilah amanah. Takkanlah orang bagi suruh buat sesuatu dia pergi khianat, padahal dia pesuruh Allah. Tidak, mustahil Nabi gitu. Jadi Nabi bersifat dengan amanah, mustahil dia khianat. Dah dapat 2, 4 dah. Dapat itu. Sidak amanah, tabligh, menyampaikan. Mustahil Nabi sorok. Yang ini aku tak boleh cerita kat orang. Nanti lawan tokek, ni simpan. Macam Tok Guru silat kan, dia simpan buah untuk dia. Nabi tak, dia bagi semua. Nabi tak, yang ini aku bagi semua ni lawan tokek ni. Lawan tokek anak murid ni. Tok Guru silat dia akan simpan untuk dia. Sebab tu silat makin lama makin hilang. Sebab makin lama makin dok simpan buah je. Asal ada banyak buah, simpan satu, tinggal 99. Dia ada anak murid juga, simpan dah 1-2 kan. Tinggal lagi akhir sekali duduk main silat dekat kenduri kahwin. Silat pulut tu je lah. Sebab dia simpan. Tapi Nabi tak gitu. Cuma Nabi dia akan menyampaikan mengikut kadar, apa dia panggil, kalau bahasa sekarang, level IQ orang yang tanya, orang yang dia nak ajar. Dia tak ajar semua apa Nabi tahu, Nabi bagi tahu semua orang. Tidak. Nabi ada juga simpan. Tapi bukan simpan dengan maksud tidak menyampaikan, bukan. Maksudnya Nabi simpan nak bagi tahu kat lain. Sayyidina Ali je boleh faham, orang lain tak boleh faham. Sebab IQ kau tak sampai. Itulah. Yang ini cakap biasa-biasa je. Yang ini cakap dengan bahasa yang tinggi. Tu Nabi. Cuma Nabi adakah menyuruh ataupun tidak menyampaikan, ataupun tidak tabligh, ataupun istilah yang dia panggil kitman, maksudnya tak menyampaikan? Tidak. Nabi kita, ya Nabi kita. Dan mana-mana Nabi. Maka tertolaklah cerita atau tertolaklah peristiwa riwayat yang masyhur tapi riwayat tu ada masalah, iaitu Nabi yang kena telan ikan tu, Nabi Yunus lari daripada umat dia. Tertolaklah cerita tu bila kita mengaji akidah dalam masalah kerasulan. Dia dakwah kepada umat dia kata Yunus bohong, cerita macam-macam. Dia pun macam habis aku dah buat macam-macam, tak nak. Dia pun macam terasa hati ataupun macam tu lah. Kaum aku sendiri tolak aku. Maka dia pun lari, naik kapal. Tiba kapal nak karam. Ada orang alim dalam tu, dia kata ada seseorang yang telah lari daripada tuannya, sebab tu kita akan karam. Jadi orang tu kena terjun, kena buang orang tu daripada kapal kita. Akhir sekali tersedar Nabi Yunus. Ni cerita yang masalah akidah kat situ. Cerita tu masyhur Nabi Yunus. Kemudian dia pun lompat
Tak apalah, maknanya aku lah tu, sebab aku lari daripada tanggungjawab aku, iaitu tabligh. Wajib tabligh. Tiba-tiba Nabi Yunus boleh lari pula. Lari-lari ikan makan. Syuk. Duduk di dalam dasar laut, duk mengulang-ulang kat mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sampai ikan tu panas, dia keluarkan balik setelah 40 hari dan sebagainya. Cuma bukan kita nak cerita point tu. Point dia sekarang ni, Nabi Yunus lari, tak pergi berdakwah. Antara sifat yang wajib mesti Rasul macam tu, iaitu menyampaikan. Tiba-tiba Nabi Yunus tak menyampaikan, lari. Problem dari segi akidah. Cerita memang seronok, tapi akidah maksudnya Nabi Yunus tidak tabligh. Sedangkan mustahil tidak tabligh. Wajib bagi mana-mana Nabi dan Rasul bersifat tabligh. Ini lari pula. Kat situ ada problem, masalah. Ada cerita tu ada problem. Sebab tu kalau kita mengaji tentang kerasulan dari sisi akidah, cerita-cerita ni kita akan rasa something wrong cerita ni. Kalau kita belajar kerasulan dari sisi akidah. Kalau kita belajar kerasulan dari segi sirah cerita, seronok cerita. Nabi Ibrahim ada ayah, Azar, cerita dalam Quran ni. Cerita ni semua dalam Quran. Ayah dia jual berhala, buat berhala, sembah berhala dan sebagainya. Ada masalah akidah kat situ. Ayah Nabi Ibrahim sendiri yang jual, bukan ayah dia, bukan pakcik dia. Kenapa saya kata gitu? Kerana dia ada masalah akidah. Kalau kita kata itu ayah dia, kerana kita wajib i'tiqad Allah jaga keturunan Nabi dan Rasul. Allah jaga keturunan dia. Itu kita akan masuk bab lain lah nanti. Jadi Syidik Amanah tabligh fatanah, cerdik, mesti cerdik. Nabi tak boleh blur. Jibril datang bagi wahyu, kejap. Apa tadi lupa, tak dengar belum sempat salin. Tak ada. Pop datang, pop terus faham. Jibril turun, ya Muhammad kum fasalli, jom bangun semayang. Permulaan Jibril ajar Nabi semayang subuh, bukan semayang zuhur pertama kali. First sembahyang yang pertama sekali, yang sembahyang yang 5 waktu tu lah, yang wajib kita 5 waktu tu. Bukan sembahyang umat-umat terdahulu, tak. Sembahyang kita yang 5 waktu yang ambil Isra Mi'raj tu, first sekali sembahyang zuhur, yang terzahir, yang pertama sekali. Bila Jibril kata, ya Muhammad kum fasalli, bangun jom sembahyang, sebab kau dah dapat sembahyang kan 5 waktu, jom sembahyang. Aku nak ajar cara sembahyang pula. Dapat 5 waktu sembahyang je, cara tak dapat. Cara kena tunggu Jibril. Bila Jibril kata jom sembahyang, waktu tu zuhur, Nabi segera tengok, terus dah nampak dah istiwa, matahari ke atas, dah gelincir sikit, zawal, gini kan. Dah tahu dah semua. Tak ada kata kenapa waktu tengah-tengah panas macam ni, dalam pukul berapa agak-agak nak tanyalah pula. Dia macam tak ada, dah tahu dah. Tutup. Maka dia terus ajar. Bermula sembahyang zuhur apabila zawal. Jibril tak ajar. Jibril kata jom sembahyang sekarang, dah masuk waktu dah. Nabi tu tengok, matahari kat atas kepala. Tengok bayang-bayang ada sikit, gelincir ada sikit. Kalau pacak kayu dia dah bayang-bayang sikit gitu gini. Faham terus dah. Sebab apa? Fatanah, cerdik. Dia tak boleh. Kenapa blur, pening, tak faham. Repeat please. Penat Jibril datang. Turun repeat. Tak ada. Nabi tak ada repeat paper. Dengar sekali, pop, terus faham. Sebab fatanah. Sebab dia lantikkan Allah. Bila lantikkan Allah Maha sempurna, yang lantik maksimum lah. Yang Allah lantik pun yang maksimum ni sebab seorang manusia. Kerana Allah tu maksimum. Tiba-tiba lantik yang lebih kurang tak. Jadi cuma jadi 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Satu sifat yang harus iaitu manusia, sifat kemanusiaan, bukan malaikat, manusia. Berkahwin, menangis kalau anak meninggal gitu, sifat manusia. Lapar perut, makan banyak kenyang kan, gitu lah sifat manusia. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus, 9. Yang akan dijelaskan satu persatu detail nanti. Jadi keseluruhannya 41 tambah 9, 50 genap. Maka lagi akan datang tafsil tu detail. Tiap-tiap satu daripadanya, jangan risau, dia akan detailkan, tafsilkan one by one, satu persatu. Cuma katanya tafsil, tapi tak tafsil sangat pun, ringkas saja.
Saya yang terpaksa tafsirkan, detailkan. Dia tak ringkas je. Mari kita tengok. Yang kata 50 tadi, yang pertama sekali. Tengok ringkas tak ringkas dia tulis. Okey. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan segala simpulan iman yang tersebut itu dengan tafsil. Setiap orang mesti tahu 50 tadi secara detail. Secara detail. Yang wajib tu tahu, faham dan pegang secara detail. Apa dia? Detail tu 50 satu-satu lah detail. Bukan kalau secara tak detail macam ni. Allah dan Rasul mempunyai 50 sifat kesempurnaan dan mungkin sifat sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Allah ada sifat yang wajib, Allah ada sifat yang mustahil, Allah ada sifat yang harus, Nabi ada sifat wajib, Nabi sifat mustahil, Nabi ada sifat harus. Semua sekali 50. Tak boleh. Tapi betul, tapi tak boleh. Sebab dia kata wajib tafsil, wajib detail. Yelah 50 tu apa? Cerita. Yang pertama apa? Buat Rasul apa? Tak ada. 50 tu dah masuk Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, Rasul yang wajib, yang mustahil semua. Yang penting 50. Yang penting 50. Kira boleh lah tu? Kira halal lah tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan segala simpulan iman yang tersebut itu dengan tafsir satu persatu. Cuma sedikit. Mari kita tengok sikit. Saya nak bahas sikit. Berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul. Kita ambil sifat yang wajib bagi Rasul untuk mudah faham. Sifat yang wajib bagi Allah ni nanti kita akan masuk lepas ni. Sifat yang wajib bagi Rasul, kan ada 9 tadi kan. Sifat yang wajib 4, sifat yang mustahil 4, sifat yang harus 1, jadi 9. Dan dikata kat sini 4 yang wajib, 4 yang mustahil kan. 4 yang wajib tadi tu. 4 yang wajib bagi Rasul. Wajib, ada perkataan wajib. Sidik amanah tabligh fatanah. Dan dia kata kat bawah tu pula, maka wajib pula. Dua perkataan wajib maksud berbeza. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan segala simpulan iman kan. Maka wajib. Wajib ni maksud lain. Kita undur balik. 9 daripadanya masuk kepada Muhammad Rasulullah. 4 yang wajib. 4 yang wajib. Wajib tu maksud lain. Apa maksud wajib? Ada beza wajib tadi tu. Wajib tu 4 yang wajib bagi Rasul. Maka wajib pula atas setiap mukallaf. Dua. Kena faham bab ni betul-betul. Contoh, kita ambil maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya wajib apa? Siapa tak tahu berdosa. Itu maksud wajib kan? Yalah, wajib maksud tak tahu, tak buat berdosa. Buat dapat pahala. Itu kan wajib kan? Okey. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui simpulan iman yang tadi, yang 50 tadi. Maknanya siapa tak tahu berdosa. Siapa tahu dapat pahala. Okey, itu wajib, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Betul wajib tu? Betul. Makna wajib tu betul. Yang 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus kan? 4 yang wajib bagi Rasul tu wajib yang tu kan? Bukan. Okey. Kalau kita ambil juga wajib yang sama juga, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan maksud buat dapat pahala, tak buat berdosa kan? Kita ambil lah juga. Walaupun salah kita ambil je, letak dekat 4 yang wajib bagi Rasul. Iaitu kita ambil cakap benar, Sidik cakap benar kan, sifat wajib yang pertama bagi Rasul kan. Okey. Jadi kalau kita ambil wajib, makna wajib kita tadi, wajib setiap orang belajar 50, tak belajar berdosa tadi, maksud wajib tu kita letak dekat sini. Jadi Nabi bersifat dengan sidik, iaitu cakap benar. Kalau Nabi tak cakap benar, berdosa. Itulah maksud yang sama kan. Kita ambil maksud definisi wajib yang sama. Saya ulang balik. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan simpulan iman. 50. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kita lah mukallaf. Maka wajib atas kita tahu 50. Pegang 50. Okey. Maksudnya kalau kita tak pegang berdosa. Kalau kita pegang dapat pahala. Bagus. Tak pegang berdosa. Okey, itu maksud atau takrif wajib dengan maksud buat dapat pahala, tak buat berdosa. Okey. 4 yang wajib bagi Rasul, perkataan wajib juga. Yang pertama adalah cakap benar, sidik. Kita ambil takrif yang sama. Kalau Nabi cakap benar dapat pahala. Kalau Nabi cakap bohong berdosa. Betul tak? Memang betul takrif tu, tapi betul tak wajib dengan maksud itu? Tidak. Wah, nak cakap apa ni? Bukan wajib dengan maksud tu. Bukan wajib. Nabi mesti cakap benar Kalau Nabi tak cakap benar berdosa. Tapi Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi cakap benar je. Cuma kalau Nabi cakap bohong, dia berdosa. Tapi Nabi tak pernah cakap bohong. Tapi kalau cakap bohong berdosa. Gitu. Salah.
Bukan. Nak bagi faham maksud wajib tu. Kita tak pernah cakap bohong. Kita cakap benar. Sidik. Kita ni sidik juga. Tak pernah cakap bohong, cakap benar daripada kecil sampai besar. Sampai mati. Sampai besar. Kita cakap benar je. Cakap benar. Cakap benar kita tu, boleh tak cakap benar? Boleh lah. Boleh tak cakap bohong? Boleh tak? Boleh. Kita cakap tak? Tak. Tapi boleh tak? Boleh. Okey, itu wajib kita. Sebab apa kita tak cakap bohong? Sebab dosa. Kalau cakap bohong dosa. Dosa tu apa? Hukum syarak. Hukum syarak tak apa? Quran hadis. Kita tak cakap bohong kerana Quran hadis. Kita tak cakap bohong kerana ada ancaman. Kita tak cakap bohong kerana takut dosa, neraka semuanya. Tapi boleh tak nak cakap bohong? Boleh. Tapi kita memilih nak cakap benar. Bagus kan? Dapat pahala. Rasul tak gitu. Jangan faham Rasul gitu. Rasul cakap benar. Sidik, sifat yang wajib. Kalau Rasul cakap benar, dapat pahala. Kalau Rasul cakap dusta, bohong, berdosa. Tapi Rasul, sebab dia dah Rasul, mestilah cakap benar. Tapi kalau nak cakap bohong, boleh je. Cuma dia je tak buat. Bukan, itu kita. Itu kita. Rasul macam mana? Okey, kita tengok kita ni manusia, bukanlah kita ambil kita. Boleh cakap bohong, boleh cakap benar. Maknanya kita, kalau bahasa kita tu ni, kita terima bohong dan terima benar. Kita ni jenis menerima bohong dan menerima benar. Maksudnya kita ni jenis boleh cakap bohong, boleh cakap benar. Kita ada option. Manusia, makhluk ni dia ada dua gitu. Kita ni boleh cakap bohong, boleh cakap benar. Boleh cakap bohong, boleh cakap benar. Akal kita yang fikir nak cakap bohong ke tidak ni. Nabi tak ada, dia satu je cakap benar. Dia tak ada cakap bohong, dia tak ada option. Dia tidak terima bohong. Macam mana? Dia ada satu. Jadi tak boleh kata Nabi, tak apalah Nabi, betul dia tak cakap bohong sebab dia Nabi. Tak, Nabi memang ada satu je. Dia tak ada pilihan. Kita cakap benar juga. Okey, beza kita cakap benar daripada kecil sampai besar dengan cakap benar Nabi daripada kecil sampai besar. Bezanya kita ada pilihan, boleh cakap benar, boleh cakap bohong, tapi kita cakap benar. Nabi tak ada pilihan. Itu aja dia ada. Satu je. Itu dia panggil wajib akal. Itu dia panggil wajib Nabi bersifat benar. Wajib Nabi sidik. Itu maksud dia. Kita tak wajib sidik. Tak wajib tu apa? Dari segi kita tu tak wajib sidik dengan maksud kita tak wajib benar. Boleh benar, boleh tak benar. Tapi kita cakap benar sebab wajib syarak. Sebab syarak tak bagi. Dia kena renung baru boleh faham. Kalau tidak, tak faham. Rugi kalau tak faham istilah wajib ni. Wajib bagi Rasul amanah. Amanah. Wajib bagi kita amanah juga. Cuma kita ada pilihan. Boleh tak amanah? Boleh amanah. Kalau kita bersikap dengan amanah, maka kita dapat pahala, bagus, orang percaya semua. Kalau kita nak tidak amanah, nak pecah amanah, nak khianat, boleh je. Tapi berdosa, neraka, orang tak suka gitu ke gini. Maka kita pun mengambil keputusan setelah kita proses, kita ambil keputusan daripada Quran, hadis, takut neraka segalanya, kita buat amanah, kita tak khianat sebab takut. Rasul tak, Rasul amanah juga macam kita. Tapi Rasul tak ada pilihan, mesti kena amanah. Tak boleh kalau tak amanah. Tak ada pilihan baginya. Kita ada pilihan, cuma kita je tak buat. Itu maksud wajib akal. Nabi tu cakap benar, wajib akal. Yang kita wajib syarak. Bila wajib syarak, sebab kita tengok Quran hadis. Bagi kita cakap benar, wajib syarak. Nabi wajib akal. Maksudnya tak boleh. Sebab tu dia kata mustahil. Kalau cakap benar, kalau cakap benar tu wajib bagi Nabi, maka mustahil dusta. Mustahil dusta. Kita mustahil dusta tak? Tapi kita memanglah tak dusta. Tapi kita tak mustahil dusta. Nabi mustahil dusta. Tak mungkin. Tak boleh terima akal. Mau masuk hukum akal. Tak boleh terima akal Nabi dusta. Tapi kita boleh terima akal Nabi dusta. Boleh. Kita boleh terima akal kita dusta. Boleh. Cuma kita je tak dusta. Akal dapat terima kita ni berdusta ataupun kita tak berdusta. Tapi Nabi tak. Nabi mesti cakap benar. Tak ada pilihan. Mustahil dusta. Itu maksud mustahil. Kita tak mustahil dusta. Nabi mustahil dusta. Jadi Nabi ni dia macam baik je semua. Dia ada sebelah je yang baik. Kita ada dua belah. Cuma kita ada dua belah dan kita timbang. Kita timbang. Timbang apa? Neraca syarak. Syarak apa? Syarak tu Quran hadis. Lepas tu dia panggil wajib syarak. Wajib syarak. Nabi bukan wajib syarak. Kalau Nabi wajib syarak, Nabi berkemungkinan lah.
berkemungkinan akan bohong. Nabi tak mungkin apa? Mustahil. Sebab tu dia kata 4 sifat yang wajib, dengan maksud Nabi itu wajib cakap benar, mustahil dusta. Mustahil. Kita kata maksud mustahil dusta tu Nabi tak cakap dusta. Bukan, tak cakap dusta tu kita yang tak cakap dusta kalau kita tak nak. Nabi mustahil, lain. Kita cakap benar, mustahil kita dusta. Mustahil dusta konon. Kau bukan maksum, keluar kau bukan Nabi. Kita cakap kadang-kadang betul, tapi kita nak faham tu tak betul. Engkau tak mustahil lah dusta. Tapi Nabi mustahil dusta. Engkau tak mustahil, mungkin kau dusta, mungkin tidak. Nabi mustahil dusta. Itu maksud mustahil. Tak boleh terima, tak logik, tak masuk akal. Tak masuk akal Nabi itu dusta. Itu perbezaan di antara wajib tadi. Dan 9 daripadanya masuk kepada Muhammad Rasulullah. 4 yang wajib. Okey, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 4 yang wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni bukan wajib tadi bukan wajib akal, ni wajib syarak, iaitu kalau tak buat berdosa. Kita ni untuk kita. Sebab tu dia kata maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan segala simpulan iman dengan tafsir, dengan detail satu persatu. Pertamanya wajib Allah Ta'ala wujud. Artinya ada. Wujud tu adalah. Lawannya adamun. Artinya tiada. Maka iaitu mustahil. Mustahil tak ada. Sebab dah wajib ada, mustahil lah tak ada. Kan? Bermula tandanya inilah segala makhluk. Kata detail. Tak detail mana. Ni yang letih nak mendetailkan ni. Kata tahu secara detail. Memang sebenarnya dah cukup dah detail ni. Nak faham tu yang panjang cerita. Bila dah faham, cukup syarat dah. Cukup dah. Nak faham. Untuk kita faham Allah, untuk kita faham Tuhan, kita kena faham kita. Kita makhluk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Kita tak boleh kenal Tuhan. Tak boleh kenal direct. Kita kena kenal kita, baru kita boleh kenal Tuhan. Kita kena kenal kejadian Tuhan, baru boleh kenal Tuhan. Tuhan sendiri tak boleh. Tuhan bersifat dengan sempurna. Akal kita bersifat dengan lemah. Sesuatu yang lemah, tidak sempurna, tidak dapat mencapai hakikat kesempurnaan. Tak boleh. Gila isim. Kejap. Gila isim. Pakai selipar, gantung kat tekak. Kalau nak fikir yang tu juga. Jadi macam mana? Kita fikir keliling. Keliling maksudnya kejadian Allah. Gini-gini. Maknanya. Maknanya. Macam mana kita tahu ada angin? Gerak. Kita tak pernah tengok angin. Kita tak pernah tengok Allah. Tapi kita tahu ada angin. Bila gerak, maknanya macam tu lah. Bila dah ada bumi, maknanya macam ni. Kita melihat makhluk, tujuan melihat makhluk, kaji makhluk sebab nak kata maknanya ada Tuhan. Kita bukan direct kepada Tuhan. Tak boleh. Direct memang takkan jumpa. Tak boleh. Takkan jumpa. Siapa kenal diri itu maksud makhluk tu lah, maka dia akan kenal Tuhan. Bila dia kenal Tuhan, binasa diri. Habis. Diri dah tak ada bila kenal Tuhan. Sebenarnya. Jadi Allah ada. Wujud artinya ada. Allah ada. Kita ada. Kita. Kenapa nak cerita? Cerita Allah lah. Kan nak kenal Allah. Kena kenal kita. Tak kenal kita, kena kenal selain pada Allah. Untuk kenal Allah. Allah ada. Allah ada. Allah ada. Allah wujud. Bukti ke dalil tak ada. Allah wujud. Kita cakap Allah ada sebab kita takut kafir. Kita tak nak gitu. Semua orang kata Allah ada. Semua orang yang kata Islam baka dan keturunan, dia akan kata Allah ada. Dia tak akan berani kata Allah tak ada. Sebab dia takut jadi kafir. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak. Kenapa cakap Allah ada? Kerana takut kafir. Kita tak nak yang tu. Kita nak kenapa cakap Allah ada? Kerana cuba kau melihat, cuba kau tengok. Menandakan Allah ada. Tu panjang tu nak cerita. Tu tafsir. Itu tafsir. Jadi macam ni kita nak tahu Allah ada. Tengok. Kita ada, Allah pun ada. Kita, adanya kita, macam mana adanya kita? Adanya kita, boleh tak kita ni tak ada? Kita ni, bahasa kita nak panggil terima tak ada. Saya tak nak guna sangat bahasa-bahasa. Terima ada dan terima tak ada. Payah. Kita ada.
Tapi kita ni jenis, boleh ada tak? Boleh tak ada? Boleh. Allah tak gitu. Allah ada je. Dia panggil sedia kala, sedia ada. Selesai. Kadang-kadang kita belajar sedia kala, sedia ada. Ada tu sedia benda tu. Sedia tu maksud kita ada. Tapi jenis kita, jenis boleh ada, boleh tak ada. Jenis ada maksudnya kalau Allah jadikan ada, Allah tak jadikan tak ada. Kita jenis boleh ada, boleh tak ada. Jenis kita. Tapi Allah tidak. Allah jenis ada ke je. Maknanya bukan Allah tu boleh ada, boleh tiada macam kita, tidak. Allah memang ada je. Dia panggil sedia ada. Sedia ada. Kita ni bukan. Kita ni ada juga, Allah ada juga. Itu perbezaannya. Dan banyak lagi perbezaan yang lain kita akan masuk nantilah. Kita ada. Sebelum kita ada. Ada. Semalam ada. Sebelum semalam ada. Tahun lepas ada. 10 tahun lepas ada. 50 tahun lepas ada. Orang tak ada. Ada orang ada tak? 100 tahun lepas semua tak ada. Maknanya kita ada kita jenis yang mula tak ada, lepas tu ada. Tu style jenis kita ni tak ada, lepas tu ada. Allah tak gitu. Senang kita bila kita cerita kita nak berkata Allah sebaliknya. Allah ada, tak habis. Habis tak boleh fikir. Okey, tak boleh fikir, kena Allah dah. Tak boleh fikir je kena. Habis takkan ada je ada. Dia panggil sedia ada. Kita tak sedia ada. Tak. Kita ada juga, tapi kita bukan jenis sedia ada. Kita jenis ada sebelum tu ada. Last kali tak ada. Maksudnya ada kaji kita. Kita sedar tak bila kita tak ada? Tak sedar. Kita sedar dah ada. Kita sedar kita ni dah ada. Sama juga Allah kekal. Macam mana kekal? Kekal. Kita fikir kita je. Kita akan mati nanti. Allah tak gitu. Sentiasa ada. Ada tak habis-habis. Tak ada sud, tak ada penghujung. Habis. Macam mana? Okey, dah tak lagi lah. Tak lagi maknanya confirm manusia. Kita tu manusia, confirm. Maka kenal Allah dah. Tu cara nak kenal tu. Tapi jangan salah faham pula. Bila kita kata bila Allah tu ada, itu yang dia panggil, bahasa kita dia panggil wajibul wujud. Yang wajib ada. Tu jenis Allah, jenis wajib ada. Jenis kita jenis jaiz ataupun jenis harus ada. Bila sebab harus, boleh ada, boleh tak ada. Allah wajib ada. Mesti ada. Jenis itu. Kita pun ada. Dan kita pun mesti ada sebab kita dah ada. Cuma walaupun kita ada, tapi jenis kita boleh tak ada, boleh ada. Allah juga ada. Jenis Allah ada, memang ada saja. Bukan jenis boleh ada dan boleh tak ada. Tidak. Itu sedikit perbezaan. Tu pun dah masuk fardu kifayah sikit lah tu. Sedikit perbezaan ada kita dan ada Allah. Okey, dia kata mustahil tak ada. Mustahil Allah tak ada. Mustahil Allah tak ada. Kita tak mustahil tak ada. Tak mustahil. Kita je ni boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba kita tak ada. Mana bila kita tak ada? Mana tak ada. Ada lah. Jenis boleh ada, boleh tak ada. Jadi kita tak mustahil untuk tidak ada. Tapi sekarang dah ada. Dah ada, maka wajib lah ada, dah ada. Cuma jenis kita tak mustahil kalau tak ada. Allah tak cipta, tak ada. Tapi Allah tidak. Mustahil tiada. Itu je. Cuma kita nak relate bermula tandanya inilah segala makhluk. Bermula tandanya. Bermula dalil, boleh juga cakap. Bermula tanda adanya Allah, bukti adanya Allah, adanya makhluk. Memang semua orang biasa baca. Bukti Allah ada makhluk. Bukti Tuhan ada, adanya makhluk. Bukti Tuhan ada, adanya alam ini. Bukti Tuhan ada, adanya bumi, cakrawala semua ada. Memang semua orang akan faham. Bukan orang faham, orang akan dengar gitu. Kita tak nak yang itu. Kita nak faham apa kaitan apabila adanya kita menandai adanya Tuhan. Kaitan tu. Kita buat setakat kitab memang akan tulis gitu. Tanda Allah ada kita. Adanya kita menandakan adanya Tuhan. Tapi kita nak faham tu. Faham? Nak tak nak kita terpaksa membicarakan tentang kita, iaitu makhluk, untuk kita tahu kita ni kena ada pencipta. Tak boleh kalau tak ada pencipta. Mesti kena ada Allah. Nak relate tu macam mana?
apabila adanya makhluk, maka pastinya terbukti adanya pencipta. Makhluk ni maksud dijadikan. Bila kita ni daripada tak ada kepada ada kan. Mula kita tak ada, lepas tu kita ada. Mana kita dijadikan. Bila kita ni dijadikan, kalau bukan kita pun kiralah apa-apa kan, pokok kelapa ke apa ke, sebutlah janji yang dijadikan lah daripada tak ada kepada ada kan. Mesti ada yang menjadikan. Mesti ada. Mari kita tengok fitrah kita. Kita pusing taman, pusing, kita tengok rumah untuk disewa, rumah untuk dijual. Kita pun cari tuan. Kita cari tuan. Kata rumah untuk dijual, bukan dia kata rumah tu ada tuan. Tak. Rumah dah ada dan nak jual ataupun nak disewa. Kita terus tanya, siapa tuan? Tanya jiran-jiran, siapa tuan? Sebab aku nak beli. Siapa tuan? Dalam ayat tadi tu tak ada pun rumah ini mempunyai tuan. Ada owner. Dan owner nak jual. Tak ada. Dia kata rumah untuk dijual. Automatik kita kata ada owner, ada tuan. Dalam ayat tadi tak ada cerita dia ada tuan ke tak? Mana ada cerita? Jangan ketahuilah. Kena ambil tahu ni. Rumah ini ada tuan dan tuan dia nak jual. Barulah kita cari tuan. Tak ada. Rumah untuk dijual. Automatik kita akan kata mana tuan dia. Kita akan cari. Sebab rumah dah ada. Bila rumah dah ada, mestilah ada tuan. Tak. Ya. Akal yang sejahtera kata rumah yang ada tadi mesti ada orang buat, ada orang bina. Kalau bukan dibina pun dia upah orang. Ada owner lah, senang cerita. Mesti ada orang buat. Dan orang yang buat tu lah owner. Jadi bila ada rumah, garanti ada owner. Kita takkan bila rumah untuk dijual, kita pergi tanya, ada tuan tak? Tuan dia ada tak ke tak ada tuan? Ke jadi sendiri? Ada cakap itu. Kita masuk hutan. Kita tengok ada bangsal. Tempat orang tunggu durian kan, bangsal gitu lah. Kita akan tengok. Sebab bangsal tu dia ambil daun nipah ke daun apa ke, dia buat dia punya atap. Lepas tu buat dinding. Lepas tu nampak ada buluh-buluh dah potong macam gergaji yang nampak tu. Itu dia panggil kesan. Asar kesan. Tengok kesan-kesan tu. Lepas tu ada tangga untuk naik. Tapi dah buruk dah lama, macam lama tinggal. Kita tak tahu. Kita masuk-masuk hutan memang dah ada dah. Automatik kita kata mesti ada orang buat. Kalau kita kata entah-entah jadi sendiri kot, kita masalah, something wrong, ada wire putus. Confirm baru lepas minum ketum. Confirm. Dia kena kata ada orang buat. Ada, cuma tak tahu siapa. Tapi ada. Garanti ada. Kau nak garanti macam mana? Kau tak tengok sendiri. Garanti. Berani potong leher. Bukan potong jari. Aku berani kau potong leher aku. Mesti ada orang buat. Mesti ada owner. Mesti ada tuan. Mesti ada tuan. Tuan tu maksud yang buat tu lah. Mesti ada. Tak mungkinlah ada. Betul. Kawan dia kata mungkinlah ada. Tapi mungkin juga tak ada. Tak ada dengan maksud dia jadi sendiri. Ting. Tak boleh. Engkau tak sihat. Padahal dua-dua tak pernah nampak. Hanya melihat adanya satu ciptaan. Ciptaan yang bila kita tengok ini bekas gergaji. Ini panjang di sini. Panjang dia pula, atap dia sini lebih panjang daripada sini. Dari segi dia punya dia punya kedudukan gitu, bukan macam ni. Cantik, cun-cun. Ada orang fikir ni, ada. Kalau dia nak jadi sendiri kata pun mungkin jadi gini ataupun jadi gini ataupun jadi gini. Memang tak logik lah. Siap ada bertakung kat situ. Ni cantik. Lepas tu panjang tu cantik. Lepas tu ada dinding. Susun tu cantik. Susun cantik. Mesti ada orang yang tentukan kat sini letak buluh, letak sini. Mesti ada lah. Mesti ada. Engkau tak tengok, kau jangan cakap dia memang tentang jadi sendiri. Yelah, aku tahulah mungkin juga ada orang buat. Tapi mungkin dia jadi ting, jadi sendiri. Semula jadi. Tak boleh. Aku tak terima. Aku rasa kau ni tak sihat. Itu je kita kata. Maknanya gitu lah. Itu baru jumpa satu bangsal dalam hutan. Kalau tengok ni bumi ni, setiap pukul 7 dia cerah. Tak pernah miss. Tak pernah pukul 9 pagi gelap. Gelap macam malam macam ni. Tak pernah pukul 12 tengah hari gelap macam ni. Tak. Ini lagi hebat daripada setakat bangsal tu. Mesti. Tak pernah pun daripada atas jatuh
Tak pernah, atas memang jatuh. Tak pernah pun berlaku dia jadi kuat lain. Jatuh ni, tingkat 40. Lepas tu, macam daun. Orang kan? Tak ada, mesti jatuhnya. Nah, bukan kita menafikan boleh je nak jadi, tapi tak pernah jadi. Mesti ada yang tentu ni. Ada yang tentukan. Macam ni mesti jadi macam ni. Macam ni macam ni. Macam ni mesti jadi. Mesti. Ada. Yang penting ada. Sampaikan kalau kata, dia tengok ke depan tadi, ada tai kambing. Kambing siapa? Sebab saya sikit lagi nak langgar kambing tadi. Tapi sebab break. Soalan tengok, ada tai kambing. Kita akan cakap, mesti ada kambing. Kawan kita kata datang, mungkin tai tu dia jadi sendiri. Tak semestinya kambing ada. Mungkin kambing ada. Mungkin kambing tak ada. Habis tu, macam mana tai dia boleh ada? Boleh ada gitu lah. Tak sihat. Mesti ada kambing. Kambing siapa sekarang? Mesti ada. Tuan punya tai. Tak boleh tai itu ada. Mesti ada tuan. Gitu lah. Mesti ada pembuat tai, iaitu kambing tu lah maksudnya. Mesti ada. Tadi kita tak pernah tengok pun kambing. Tak pernah pun. Tapi kita tahu mesti ada. Begitu juga dengan tengok bumi cakrawala. Tak payah jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok diri sendiri. Tengok diri sendiri mesti ada. Mesti ada satu kuasa, mesti ada yang menentukan. Mesti ada yang menentukan. Bukan apa? Saya nak tengok satu cerita. Untuk faham, bila ditanya, macam mana kamu tahu ada Tuhan? Macam mana kamu tahu wujudnya Tuhan? Kita bincang bab wujud. Padahal kamu tak pernah melihat, tak pernah dengar, tak pernah jumpa. Macam mana boleh tahu? Yakin sangat. Contoh macam tadi tak pernah jumpa angin, tapi jumpa tu maksud tak pernah tengok angin, tapi yakin ada angin dengan kesan. Nampak bergoyang, nampak gitu, nampak rasa sejuk gitu gini, ada angin. Yakin. Itu mudah lagi nak faham. Tengok adanya handphone, mesti ada. Siap tulis Huawei. Contoh. Dia lah buat. Ataupun mesti ada tuan punya, iaitu pembuat mesin dan sebagainya. Mesti ada orang buat. Tak boleh dia jadi sendiri. Tengok meja, tengok rumah, tengok sebagainya. Mesti ada. Dengan kita tengok kejadian, dia panggil af'alullah, kejadian atau perbuatan Allah, kejadian yang Allah buat, maka kita tahu ada Allah. Dengan kita melihat makhluk, kita boleh tahu ada Tuhan. Orang tanya, macam mana kau boleh tahu adanya Tuhan? Kau boleh yakin adanya Tuhan padahal kamu tak pernah dengar, tak pernah tengok dan tak pernah jumpa. Kita kena fikir, kena nazar. Bila kita fikir, baru kita kata, iyalah, ada Tuhan. Mesti ada. Mesti ada Tuhan. Mesti ada. Cuma kita Islam, kita kata Allah lah. Tapi mesti ada creator. Bukan kereta. Creator. Mesti ada pencipta. Nak sebut seorang putih tak kerti. Itu lah bunyi kereta pula. Tapi betul lah kereta kan. Tapi bukan kereta bahasa Melayu, kereta Inggeris. Macam mana? Dia kata, kita fikir yang kita nazar. Apa yang kita nak, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Apa yang kita nak, kita usaha, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu menandakan adanya yang nak. Nak dia lagi power pada nak kita. Nak tu kalau bahasa panggil iradah, kehendak. Kehendak payah nak faham, dah selalu sangat sebut kehendak. Kita sebut nak aja. Kehendak dengan nak tu sama lah. Jadi kita nak dan kita usaha sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita dapat yang kita nak, kadang-kadang kita tak dapat. Maknanya mesti ada yang nak dia lagi power daripada nak kita. Nak bunyi comel sikit, mesti ada satu kuasa yang bersifat dengan iradah yang sempurna. Tu bunyi bahasa kita. Mesti ada. Bila kita nak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Maknanya ada yang nak dia, yang mana jadi tu sebab nak dia lah. Yang kita tak nak. Kita nak yang lain, tapi jadi yang lain. Maknanya nak dia lagi power. Power tu kuasa lah. Nak dia lebih lagi. Ketika kita sakit, kita makan ubat. Kadang-kadang kita sembuh, kadang-kadang tak sembuh. Makan ubat yang sama. Ada orang injek 3, meninggal. Ada orang tak injek langsung, sihat. Injek yang sama, vaksin yang sama. Apa yang kita nak, kadang-kadang dapat sembuh. Apa yang kita sakit dan kita buat sesuatu, makan ubat sebagainya, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tak sembuh. Itu menandakan
ada kuasa yang dia nak mesti dapat. Dia tu mesti ada. Kalaulah tak ada, maknanya apa kita nak terus semua dapat mesti ada nak yang lebih kuat. Nak yang lebih kuat. Ya. Kita nak sihat seumur hidup, tapi kadang-kadang kita sihat seumur hidup, betul? Kadang-kadang kita sakit. Kadang-kadang kita nak kaya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya kayap je lah. Kita nak kaya. Kalau kitanya nak tu memang tak ada nak yang lebih besar, lebih power, kita nak kaya jadi kaya. Tapi kadang kita nak kaya, tak kaya-kaya pun. Ada orang tak nak kaya jadi kaya. Maknanya ada nak dia yang mesti semua jadi. Nak dia. Ada orang dia nak jaga jantung dia. Nak jaga jantung dia. Hari ni seorang sahabat Aidra Mahkota berapa? Belah jantung 24 bulan. Tahu apa jadi sekarang ni? Apa dia panggil? Yang ambil urat betis tu. Itu lebih bahaya sikit daripada yang buat letak belon ke apa tu ringan sikit. Ini lagi kan. Allah kita tengoklah apa jadi sekarang ni. Ada orang jogging hari-hari nak jaga jantung. Saya pernah jumpa mati sakit jantung. Kita selalu nak pergi tengok dia jogging. Nak pergi sembahyang subuh tengok dia jogging. Jogging aja nak jaga jantung. Akhir sekali saya solat jenazah dia, tanya sakit apa? Sakit jantung. Bila dengar gitu, macam nak tergelak dia. Siapa yang tak tergelak? Bukan kita nak gelakkan dia, kita nak gelakkan kita sendiri ni. Kita nak jaga. Akhir sekali nak kita tu tak jadi pun. Masih baik tak tergelak itu. Tapi macam nak tergelak. Makan suplemen, itulah makan ubat, itulah vitamin. Akhir sekali mati lebih awal daripada yang tak cukup zat tu. Yang tak cukup zat boleh sampai umur 60. Dia umur 50. Tapi dengan suplemen tak payah cerita lah. Apa dah ni? Suplemen dia tak payah cerita dah, sejam lah cukup. Jadi ada orang, anak dia 3 orang doktor mata, ayah dia pakai spek. Itu kita fikir ada orang nak anak perempuan dapat anak lelaki, nak anak lelaki dapat anak perempuan. Banyaknya yang kita nak, bukan semua kita dapat. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat. Maka pastinya ada satu zat, ada satu diri, atau bahasa yang lebih, ada Tuhan yang menentukan yang nak dia mengatasi nak kita semua. Iradah kita panggil tu. Maka terpaksalah kita guna akal kita untuk kita bincangkan tentang makhluk, yang mana dengan kita bincang tentang makhluk, dapat kita kenal Tuhan kita. Bagi kita orang awam, Imam Fakhrul Razi, tutup yang keduanya tidak. Imam Fakhrul Razi, imam yang hebat besar. Masa dia lalu ada seorang makcik kat sini. Lepas tu ada anak murid dia kata, makcik dia kata, siapa tu? Pakai orang duk sanjung, pakaian pun hebat. Dia kata itulah Imam Fakhrul Razi. Seorang imam, seorang yang alim, mempunyai 1000 dalil bahawasanya Allah itu ada. Hebat Imam Fakhrul Razi. Semua orang respect dia imam besar. Imam Fakhrul Razi dengar, dia kata imam yang mempunyai 1000 dalil Allah itu wujud. Makcik itu relax je, dia kata. Seorang yang kena ada 1000 dalil untuk membuktikan Allah itu wujud, maknanya ada 1000 syak dalam hati dia. Sebab tu dia perlu dalil. Sebab tu dia perlu dalil. Kita bincang sebab apa? Beribu syak dalam hati kita. Sebab tu kita perlu dalil. Bagi orang salafus soleh terdahulu, dia tak perlu. Baca Quran, Allah ada. Sami'na wa ata'na. Tak ada benda pelik-pelik dalam fikiran, tak ada benda pelik-pelik dalam hati. Percaya terus. Allah ada. Dengan jazam. Kita kenapa nak kena ada dalil-dalil? Sebab macam-macam. Maka Imam Fakhrul Razi kata, ya Allah ya Tuhanku, jadilah iman aku seperti iman makcik ni. Yang tak perlu dalil. Kenapa kita perlu? Kalau kita tak ada dalil, macam-macam dalam kepala kita. Ya ke Allah ada?
Kalau Allah ada, mana Allah cipta kita? Allah cipta kita, sebelum Allah cipta kita mesti dia duduk seorang-seorang. Tak boring ke duduk seorang? Buat apa dia duduk seorang? Mula macam-macam ada. Mula. Maksud seorang tu bukan Allah tu orang. Maksud dia je kan. Guna tu perkataan orang tu bukan menandakan Allah orang. Maksudnya Allah duduk dia je. Dia sendiri-sendiri bukan orang. Dia sendiri-sendiri. Tak boring ke? Tak boring ke duduk sendiri-sendiri? Puas macam-macam ada dalam kepala kita. Maka kita tengok Allah mukhalafatu ta'ala lil hawadith, tak sama dengan yang baru. Baru kita nak menepih-nepih yang kita macam-macam dalam kepala tadi. Betul, kita perlu 1000 dalil berkaitan dengan ketuhanan. Orang yang terdahulu, maksud para sahabat, dia tak perlu dalil yang banyak, cukup dengan Quran dan hadis. Tapi dia tengok Nabi lah. Itulah kelebihan dia, boleh tengok Nabi direct. Terus percaya. Tak payah dalil-dalil akal yang tadi tu lah, gitu gini, ada tu, ada gini, ada bangsal, ada tu. Tak payah, tak perlu. Tengok Nabi utusan Allah, sami'na wa ata'na, percaya. Kita je kena banyak dalil, sebab kita banyak benda dalam kepala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Sebenarnya kita habis bab wujud ni, tak habis lagi sebenarnya. Belum. Sebelum kita masuk bab qidam akan datang, kita buat ujung sikit bab dalil, baru kita masuk bab qidam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.